Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke perkongsian KPPB kami. Big idea kami ialah melestarikan PTV ke arah globalisasi. Dalam konteks ini, kursus MPU 3022, RBTS 3023 dan RBTS 3013 akan dirujuk bagi merealisasikan big idea kami. Kerana kursus-kursus ini sangat berkait rapat dan saling melengkapi. Dari segi permakahan pula, RBTS 3013 10% akan dinilai daripada pembentangan, manakala 30% akan dinilai daripada penulisan ilmiah. Untuk MPU 3022 pula, 20% markah akan diambil kira daripada graphic organizer, manakala RBTS 3023 20% daripada penulisan ilmiah. Khusus RBTS 3013 telah menerapkan elemen-elemen CLO 1, 2, 3 dan 5, iaitu reka bentuk teknologi, proses perancangan, pelaksanaan dan pentafsiran RBT serta aspek keselamatan, peluang kerjaya dan prospek PTV di dalam kerja khusus penulisan ilmiah. Selain itu, poster yang dibina bagi tugasan kerja khusus ialah berkaitan perkembangan PTV di Malaysia dan menggunakan bahasa Inggeris. Hal ini amat bertepatan bagi melestarikan PTV ke arah globalisasi dan ia juga berkait rapat dengan CLO3 pada khusus MPU 3022 iaitu Apply Appropriate Reading Strategies to Various Texts for Reading Comprehension. Oleh itu, dalam subjek MPU 3022, kami belajar untuk menghasilkan pengurusan grafik berdasarkan artikel yang bersesuaian. Perkara ini selaras dengan CLO3 iaitu Apply Appropriate Reading Strategies to Various Texts for Reading Comprehension. Dalam tugasan ini, kami menghasilkan dua pengurusan grafik yang berkaitan dengan subjek RBTS 3013 dan RBTS 3023. Pada masa yang sama, CLO3 subjek MPU 3022 telah dicapai oleh subjek RBTS 3023 dalam proses mereka bentuk pelan dan sesuatu bengkel reka bentuk dan teknologi yang dibuat dalam bahasa Inggeris secara berkumpulan. Dalam proses ini, kami mengaplikasikan kemahiran membaca melalui rujukan pelbagai sumber dengan mengambil kira aspek yang ditetapkan. Perkara ini selaras dengan CLO4 dan 5 subjek RBTS 3023 iaitu membincangkan secara bertulis dan pembentangan peraturan dan perundangan dalam pengurusan kesihatan pekerjaan melalui rujukan pelbagai sumber dan mereka bentuk pelan sebuah bengkel yang efisien berdasarkan prinsip pengurusan bengkel dan kesihatan pekerjaan melalui kerjasama berpasukan. Seterusnya ialah Essential Question, EQ. EQ yang pertama adalah bagaimanakah satu reka bentuk bengkel yang efisien dan bersifat global dapat dihasilkan berdasarkan prinsip pengurusan bengkel dan kesihatan pekerjaan. Essential Question yang kedua ialah bagaimanakah perkembangan pendidikan teknik dan vocational di Malaysia dapat dihebahkan di peringkat global. Seterusnya ialah EQ yang ketiga iaitu bagaimanakah kemahiran membaca maklumat tentang perkembangan pendidikan teknik dan vocational dapat diterjemahkan dalam pengurusan grafik. Sepanjang pelaksanaan KPPB, kami berpadukan 3 elemen dalam model pembelajaran murid. Buktinya, kami telah melakukan perbincangan mengenai masalah yang dihadapi dan bersama-sama menyelesaikannya dengan bantuan pensyarah. Pada masa yang sama, ahli kumpulan dan pensyarah juga kerap bertanyakan khabar mengenai progres pelaksanaan KPPB. Selain itu, kami juga diberi peluang untuk berdikari dan meneroka idea dalam pelaksanaan KPPB di samping dapat berkongsi dapatan maklumat bersama rakan sekelas. Maklum balas yang diperoleh daripada perkongsian itu diguna pakai untuk mengelakkan kesalahan yang sama berulang lagi. Di samping itu, kami juga diberi kebebasan untuk memilih rakan pembelajaran secara tidak langsung yang memupuk sifat yakin pada diri sendiri untuk bertanyakan pihak luar mengenai keselamatan dan perkara-perkara yang berkaitan dengan tugasan KPPB. Elemen yang pertama iaitu sasiah dapat dilihat melalui proses pencetusan idea dan pencarian maklumat sepanjang menyiapkan tugasan. Perbincangan bersama rakan pembelajaran memupuk sifat yakin pada diri sendiri. Kami juga bergerak sendiri untuk mencari rakan pembelajaran tanpa bantuan daripada pensyarah. Kesannya, kami dapat mengaplikasikan sikap berdikari dalam mendalami ilmu. Tugas KPPB ini juga mendidik kami untuk bersikap tabah dalam menempuh cabaran. Sebagai contoh, saling memberi galakan dan sokongan antara satu sama lain seperti memberi cadangan dalam pemilihan pelisian aplikasi untuk menghasilkan poster. Seterusnya ialah elemen kewarganegaraan. Kami mengaplikasikan sikap keterbukaan minda semasa menghasilkan tugas KPPB yang bersifat global. Kami menghasilkan poster PTV berbahasa Inggeris dan mempamerkan petunjuk pelan dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kesannya, poster dan pelan ini dapat difahami dan ditafsir di peringkat global. Kami juga telah memaknai video pembentangan poster RBTS 3013 dan pembentangan slide RBTS 3023 di YouTube untuk mendedahkan lagi PTV di peringkat global dan memberi ruang
kepada semua pihak untuk menonton pembentangan pada masa lapang bagi mereka yang selalu sibuk dengan pekerjaan harian. Sepanjang menghasilkan tugasan KPPB, kami juga mengamalkan elemen kolaboratif di mana kami saling bergantung dan saling bersinergi sesama ahli kumpulan. Sebagai contoh, kami telah membahagikan tugas mengikut kepakaran masing-masing seperti wakil pencarian maklumat dan wakil pengurusan teknologi. Kolaborasi antara kami dengan pihak luar dapat dibuktikan melalui hasil akhir pelan bengkel yang disahkan oleh pakar-pakar keselamatan bengkel dari luar. Elemen 6C yang keempat ialah komunikasi, iaitu melalui proses komunikasi yang berkesan antara pelbagai pihak. Siswa-siswi guru mampu diwujudkan melalui platform fizikal seperti ahli keluarga dan digital. Lepas tu yang kedua dekat store tu, dekat store ada almari simpan barang yang dekat tepi tingkap. Aku rasa yang tu kena ubah kita lain, kalau tidak dia akan tutup tingkap lah. Lepas tu dah. Perbincangan secara dalam talian merupakan salah satu media komunikasi yang berkesan dan mampu disebar luas dan menghasilkan idea dan ilham dalam menyiapkan tugasan KPPB ini. Seterusnya ialah elemen kreativiti. Para siswa guru dapat mengaplikasikan prinsip kreativiti dan seperti menyediakan pelan bengkel yang efisien. Kami juga mengamalkan elemen pemikiran kritis. Misalnya, siswa-siswi guru memberikan kritikan terhadap pelan bengkel sedia ada di sekolah rendah seperti pelan bengkel yang tidak berwarna dan menambah baik pelan bengkel yang disediakan untuk dijadikan rujukan. Daripada pandangan saya lah kan, kita boleh tambahkan warna-warna di plan tersebut. Warna-warna yang kita akan tambah ni bukan saja boleh menjadikan plan tersebut kelihatan lebih cantik, tetapi macam yang saya faham, warna-warna di plan tersebut mempunyai kod-kod sendiri yang membawa banyak maksud. Dalam KPPB, elemen 3R iaitu Region, Relationship dan Relevance telah diterapkan semasa melaksanakan tugasan. Elemen 3R ini telah menjadi peneraju utama kecemerlangan dalam KPPB. Dalam elemen Region, kami telah didedahkan dengan suasana pembelajaran yang lebih mencabar. Sebagai contoh, kami telah melaksanakan tugasan dalam suasana persekitaran di rumah yang penuh dengan gangguan. Bagi elemen relevance pula, kami dihubungkan dengan suasana dunia luar, mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari untuk mengembangkan kemahiran. Sebagai contoh, untuk kursus RDTS 3023, kami telah menggunakan aplikasi AutoCAD bagi menghasilkan pelan bengkel yang selamat berdasarkan hasil rujukan daripada internet, iaitu dunia luar dan ilmu yang telah dipelajari. Manakala dalam elemen relationship pula, kami dapat membina hubungan pelajar, pensyarah dan komuniti yang memberikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang bermakna. Perkara ini dapat dibuktikan dengan penggunaan media sosial seperti WhatsApp dan Google Meet yang telah memudahkan kami untuk terus berkomunikasi semasa proses menyiapkan tugasan, terutamanya dalam projek berkumpulan. Sebagai kesimpulan, equation, application, assimilation dan adaptation telah menggerakkan kami semasa proses untuk menyiapkan tugasan. Misalnya, untuk equation, pensyarah akan mencadangkan satu aplikasi yang sesuai untuk menghasilkan plan. Manakala untuk application pula, kami akan belajar cara untuk menggunakan aplikasi AutoCAD yang telah dicadangkan tadi. Untuk assimilation, kami akan menggunakan ilmu yang diperoleh untuk menghasilkan plan dengan menggunakan AutoCAD tersebut. Dan untuk adaptation pula, kami telah menghasilkan dua e-book seperti e-book untuk plan bengkel dan e-book untuk poster PTV untuk memberikan perkongsian kepada pelajar yang lain. Seterusnya, melalui elemen Triple E Framework 3E yang merupakan model berperingkat terdiri daripada Engagement, Enhancement dan Extension. Dalam elemen Engagement, kami telah memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan dan melibatkan diri secara aktif. Contohnya, Google Meet yang dijalankan sesama rakan untuk menjalankan kerja khusus mereka bentuk pelan bengkel adalah berasaskan elemen kolaboratif. Komponen kolaboratif yang diterapkan membantu memotivasikan kami bagi melaksanakan perbincangan berterusan dengan rakan pembelajaran sehingga mampu menukarkan pelajar yang pasif menjadi pelajar yang aktif.
Seterusnya, melalui elemen enhancement, kami mampu mengembangkan pemahaman kandungan serta mampu memahami sesuatu topik dengan mudah serta mempamerkan kefahaman terhadap matlamat pembelajaran yang tidak dapat dilakukan secara tradisional. Buktinya, kami memperoleh artikel melalui penerokaan maklumat yang dilaksanakan di dalam internet tanpa memerlukan rujukan di dalam pusat sumber. Melalui elemen extension pula, kami mampu meneroka kandungan maklumat secara mendalam di luar bilik darjah sehingga mampu mewujudkan hubungan dengan pengalaman kehidupan harian. Sebagai contoh, melalui temubual yang dibuat dengan pihak luar, kami merekod dan memuat naiknya ke dalam YouTube. Melalui sebar luas itu, kami memperoleh komen penambahbaikan yang perlu dibuat semasa menjalankan kerja khusus. Terdapat beberapa pihak yang terlibat berperanan sebagai rakan pembelajaran kami dalam KPPB ini. Kolaboratif antara kami dan pihak tersebut telah banyak memberi faedah kepada kami semasa menjalankan kerja khusus. Antara pihak yang terlibat sebagai rakan pembelajaran adalah seperti guru reka bentuk dan teknologi serta ahli bomba. Murid memerlukan ruang yang cukup ataupun ruang yang luas sewaktu di dalam bengkel. Okey. Untuk soalan kedua, mengapa murid perlu ruang belajar yang luas? Tahu je lah murid sekolah rendah kan? Macam-macam hal mereka akan lakukan. Okey. Yang pertama sekali, supaya mereka selesa untuk belajar. Kami juga telah menggunakan pemanfaatan digital semasa menjalankan kerja khusus ini. Antaranya ialah alat komunikasi seperti WhatsApp, Google Meet dan Zoom bagi berinteraksi dengan rakan pembelajaran. Seterusnya, alat input seperti Google Chrome yang digunakan bagi mencari maklumat serta perisian aplikasi iaitu AutoCAD dan Adobe Illustrator yang digunakan untuk mereka bentuk pelan bengkel. Dalam pada itu, kami juga menggunakan aplikasi penyimpanan seperti Google Drive untuk menyimpan segala maklumat yang berkaitan dengan kerja khusus serta alat penghantaran tugas bagi menghantar kerja khusus menggunakan Google Classroom.